Tak boring. Sebab itulah dia orang lipas. Dia macam ni lah. Daripada yang aku tengok ni, dan persoalannya aku nak lontarkan kepada korang walaupun, apa niat korang lipas tu? Kalau niat kamu mengundi PAS tu sebab nak masuk syurga, kamu cek balik rukun Islam yang 5 tu. Ada tak tulis? Ataupun mana-mana layan di dalam Al-Quran ke sunnah ke apa ke, ada tak? Menyatakan undi PAS masuk syurga. Ini merupakan satu syarat ke? Kalau itulah keyakinan kamu dan itulah niat kamu, aku tak tahulah apa yang nak dihukum kepada kamu. Sebab ini berkaitan dengan iman dan sebagainya. Kalau kamu niat nak undi PAS tu sebab kemajuan, kau ni gila ke apa ke? Dah berpuluh tahun mana ada kemajuan. Sehingga kan yang ni cakap tadi kan, apa timbalan menteri besar apa semua tu kan, buat apa nak buat jalan besar-besar, balik setahun sekali je. Sekarang tengok kerajaan pusat bagi peruntukan, tak reti nak berterima kasih. Macam mana pun aku respect lah dengan menteri besar yang baru ni. Walaupun kalau dari segi politik ceramah dia boleh tahan juga, dia maki orang kan, tapi dia pun sedar apabila dia jadi menteri besar, dia tak boleh besar kepala macam Sanusi. Dia sedar dia perlukan bantuan dan pertolongan. Cantik akhlak dia apa semua, berterima kasih. Dia cakap belakang-belakang tu, aku tak peduli lah, tetapi yang mana dipaparkan oleh media, dia berterima kasih. So di situ lagi walaupun dah checkmate. Checkmate, kalau kamu nak bawa naratif PMX zalim, kerajaan persatuan zalim, anak tiri dan sebagainya, dah tak boleh pakai dah kamu punya hujah. Sekarang check balik niat kamu. Kamu undi PAS kerana apa? Sebab malu, macam aku cakap tadi, akhlak tu tadi. Seorang yang Allah Ta'ala belum bagi hidayah lagi, bagaimana hubungan dia walaupun bapak dia dah meninggal, dia zarah kubur bapak dia. Dia muliakan bapak dia. Tapi korang ni, kau kafir kan orang. Orang kafir kau kafir kan, tak apalah, dia memang kafir kan. Tapi walaupun dari segi adabnya, akhlaknya tak baguslah, tak cantik lah. Tapi korang kafir kan. Menteri pendidikan tu pun korang kafir kan. Sebab itulah kita berkali-kali berkenaan dengan Khawarij ni, diterangkan oleh Yani, Tok Adi dan sahabat-sahabat. Sebab kita nak sedarkan korang. Kita ni tak benci pun korang, tak benci langsung. Macam aku langsung tak benci. Tapi naratif yang korang bawa tu, perangai korang, akhlak korang tu, kita orang benci yang tu, perangai dan akhlak tu. Sebab apa? Sebab lebih iblis daripada iblis. Aku benci iblis, aku benci syaitan. Dan aku benci mereka yang berperangai seperti iblis dan syaitan. Asalkan itu Yani. Terima kasih. Baik. Okey. Tok Sri, Datuk Sri. Datuk Sri, silakan. Ya, Wani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya melihat tadi telefon conversation between rakan baik saya Anwar Ibrahim PMX dengan Ismail Amir, yang mana anak beliau terkorban baru-baru ni. So dengan perasaan sedih PMX kita berucap tadi, panjang juga lebar dia berucap tadi, dia bersembang dengan we call that Presiden Palestin lah, senang kita cakap pasal dia yang benar membela rakyat-rakyat Palestin tu. Saya melihat dengan perginya anak Ismail itu, macam mana pada pandangan Tok Adi dan Adam sendiri, kepada walaun-walaun yang ingin untuk mencari ke syurga, jannah, minta diorang pergi ke Palestin untuk mencari syurga. Mana nak tengok macam mana. Sedar-sedarlah, sudahlah. Di hari baik bulan baik ni sepatutnya kita bermaaf-maafan, tapi banyak mengeluarkan fitnah yang bukan-bukan. Apa faedahnya? Kalau kerajaan pusat, kerajaan persekutuan tidak membantu Kelantan, Terengganu dan Kedah serta Perlis, saya ingat gaji mereka pun tak ada dapat dibayar. Maka ingatlah, wahai walaun-walaun semua, kembalilah ke pangkal jalan. Cukup setakat itu dulu awal ni. Okey, baik. Dan kita bersama-sama dengan PMX dalam sokongan kepada Hamas,
Dan PMS adalah salah-satunya pemimpin dunia paling cakna hal Palestin. Tak payah nak sembang lah berkenaan dengan apa yang korang kata korang terpaling Islam ke, korang terpaling memperjuangkan hal Palestin ke. Inilah bermakna dengki betul sebenarnya PAS dengan PMS ni. Dan kalau kita tengok hal berkenaan dengan Palestin ni dan hal ancaman kepada negara pada sebelum ini, patutnya semua pihak bersatulah. Sebaliknya, dia hanya pilih untuk mempertikaikan, memeli, menghina dan sebagainya lah. Dan satu lagi, berkenaan dengan satu posting yang dibuat oleh Walaun yang berbunyi seperti apa yang Datuk Seri Anwar sebenarnya mengambil masa beberapa saat saja untuk bangun. Saya rasa tak sampai 1 minit pun untuk dia ni bangun dan bingkas. Tapi dibuat seolah-olah Walaun dia ni tak boleh nak bangun. Compare untuk dia. Aku dah tengok balik video tu dalam 3 saat je. Sekejap je. Tak sampai 1 minit, tak sampai 30 saat pun rasanya. Beberapa saat saja. Dan saya nak beritahu dekat Walaun sekalian yang pagi raya pun kau fitnah, hari raya pun kau fitnah, bulan puasa pun kau fitnah. Walaun daripada neraka yang menghadap ke syurga ni, sudah-sudahlah berangan. Kan? Korang ni memanglah kalau kita tengok kan, PM adalah ahli politik. Dan sebelah dia adalah raja pemerintah, ketua agama Islam. Kalau kita tengok kan, saya pasti ramai yang jealous, terutamanya Walaun dan pemimpin lebay-lebay yang mereka tak ada hubungan begitu dengan raja-raja. Saya tengok PMS ni satu-satunya pemimpin yang ada hubungan akrab dengan yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong yang sebelum ini dan yang di-Pertuan Agong yang sekarang ini. Mantan yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah dan Sultan Ibrahim sekarang. Kan? Dan inilah mereka yang hasad dan dengki kepada PMS ini. Kita hanya mampu mendoakan agar PMS sentiasa mendapat petunjuk di sepanjang pemerintahannya supaya Malaysia diberkati dan dirahmati. Sebab kita tahulah PMS ni ada sakit. Kesan daripada sakit belakang beliau tu. Dia sakit tulang belakang. Dan kalau kita dapat lihat, kalau dia pakai baju Melayu, jelas dia ni pakai bengkong. Boleh nampak terutamanya dia pakai baju Melayu kan. Dalam sakit macam itu pun PMS buat kerja, laju buat kerja. Sakit mata baru ni pun pakai spek hitam, pergi berjumpa dengan wakil-wakil daripada luar. Dia tak ambil cuti sakit pun. Dia tak adalah saja-saja nak rehat kat rumah. Tapi dia sebaliknya menghadiri 12 program dalam masa 4 hari beliau sakit mata. Dalam masa yang sama, dia tak pernah ambil kesempatan walaupun dia tak ambil gaji. Bayangkanlah. Ini pemimpin yang kita nak cari. Yang kita dah jumpa dah lama dah tunggu. Tapi Walaun nakkan seorang pemimpin yang terlalu kuat bekerja sampai cirit. Saya rasa dia bukanlah terlalu kuat bekerja. Dia terlalu kuat membohong sampai cirit. Dia kuat sangat bohong, menyakau sampai cirit. Kan? Dia nak pemimpin yang macam itulah. Lepas itu kalau kita tengok, bila comparekan keadaan PMX dengan Hadi Awang. Hadi Awang ni sampai dipapah. Umur dia sama je dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hadi Awang pernah tak tidur atas lantai macam Datuk Seri Anwar Ibrahim? Pernah tak dibelasah dalam rokap macam Datuk Seri Anwar Ibrahim? Bertahun-tahun duduk tidur atas simen. Kan? Jadi apa sekalipun tak usahlah posting sampai kalau kita tengoklah kalau nak mempersoalkan siapa yang uzur, nak persoal lutut orang dan sebagainya. Walaupun dia berbini ramai Hadi Awang ni, tapi beliau lebih uzur lah, jalan bertongkat, berkursi roda dan sekarang ni bangun pun berpapah padahal mereka sebaya. Setakat Datuk Seri Anwar Ibrahim lambat sikit bangun untuk solat tu biasalah. Itu usia dah mencecah 76 tahun. Korang yang umur 30-an pun, kadang-kadang umur 20-an pun boleh juga serban kaki tu bila nak dia bertimpuh lama sangat. Bila dah duduk lama sangat mungkin juga korang yang 20-an pun rasa juga susah nak bangun.
Kan. Jadi inilah itu pun kita tengok dah 76 tahun masih mampu bersolat, sujud, berdiri. Kan? Ada orang dah pakai kursi dah umur 76 tu. Datuk Seri Anwar ni tak pakai kursi pun solat. Dia masih solat macam orang muda lagi. Tak payah dah pakai kerusi. So relax lah. Kebencian itu tak membantu pun. Lepas tu seperti yang ada siapa komen tadi berkenaan dengan bantuan kepada Wang Ihsan, persekutuan yang ringankan Kelantan bayar gaji dan emolumen. Inilah Kelantan dia dipujilah oleh Menteri Besar yang sekarang ni, wang yang disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bayar emolumen sektor awam negeri seperti yang dinyatakan oleh Menteri Kewangan tu sendiri, dan ialah membantu meringankan beban yang negeri yang tak reti nak jana pendapatan ni, dan dia pandai pula jaga hubungan dengan kerajaan negeri yang baik. Dia kata semua benda boleh bincang dengan Perdana Menteri, dan beliau Perdana Menteri pun nak beri perhatian kepada Kelantan. Ada tak kerajaan sebelum ini, walaupun masa korang 33 bulan, aku pastilah masa si Cirit tu pun jaga kerajaan, tak pernah dia bagi peruntukan yang sebegini besar kepada Kelantan. Bayangkan minggu lepas Kerajaan Persekutuan menyalurkan wang ihsan berjumlah 172.3 juta kepada Kerajaan Terengganu dan 58.6 juta kepada Kelantan untuk membiayai komitmen emolumen kerajaan masing-masing. Itu pun tak sedar diri walau nak bercakap gah. Kan? Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tak kejam lah. Faham tak? Inilah puak-puak yang tak bersyukur, yang dia rasa diri dia ni kononnya terpaling Islam. Padahal melaksanakan tanggungjawab dan amanah itu yang dituntut oleh Islam. Tapi itu pun kalau korang tak mampu, sudah-sudahlah. Lepas tu yang paling kelakarnya bagi saya, pada hari raya yang pertama, si Midin Cirit ni, dia boleh kata Aidilfitri tahun ni mungkin yang paling mencabar. Kan? Yang paling kelakar bagi saya, bayangkan tak nampak seorang pun di negara kita ni angkat bendera putih, dan situasi hari ni harga ayam merendah, stok beras banyak, minyak beras import pun dah turun harga, minyak masak pun murah gila, 2 kali ganda daripada kerajaan 33 bulan yang menyakau. Telur pun cukup, telur E pun ada di pasaran hanya RM6.99 saja telur E. Kan? Tak ada mana kawasan pun dikena perintah berkurung ke, kita ni tak dimenangkan balik ke, kita di compound oleh kerajaan. Masa tu kalau kira rakyat dah lah dikurung, tak boleh nak bekerja, di compound pula dengan gila-gilanya masa itu, dengan tak munasabahnya, dia nak bebankan lagi rakyat. Ada dia kisah pemimpin-pemimpin dia yang langgar SOP dikenakan RM1,500, rakyat yang langgar SOP dikenakan RM50,000. Aja gila lagu itu, kan? Hari ini virtually full employment, kadar inflasi kita ni rendah, perdagangan antarabangsa dan pelaburan tinggi, dan kita ada dasar kerajaan yang jelas. Ini yang mencabar untuk Muhyiddin, dan dia ni sakit hati sebab malam itu sebelum hari raya bukan dia yang bagi perutusan kepada Aidilfitri. Perutusan Aidilfitri dia dengki tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim buat perutusan Aidilfitri, dia sakit hati. Mungkinlah dalam masa yang sama aku rasalah dia rindu kepada menantu dia lah, kan? Dia sedih lah. Jadi dia rasa menantu tak balik-balik, anak dia pun rindu menantu, cucu dia pun rindu kepada siapa? Kepada ayah dia. Jadi kerana menantu tak balik raya, tak boleh nak balik raya, nak balik raya pun tak boleh, takut nak balik, dia kata Aidilfitri paling sengsara dalam hidup. Padahal dalam hidup dia lah. Sebab apa paling sengsara? Tak lama lagi dia nak masuk mahkamah balik. Tak lama lagi nak red notice lah kepada menantu dia. Tak lama lagi banyak lagi tembelang akan terbongkar. Tak lama lagi diorang ni satu persatu jadi kluster mahkamah. Dan kita kena tahu bahawa dia lah punca kewangan negara kita ni tenat. Kita kena ingat itu satu perkara lah. Okay.
Boleh ya, saya tambah sikit. Ya. Okey, untuk pengetahuan Walaun dan semua viewers lah, mana ada yang belum tahu lagi mengenai Datuk Seri Anwar tentang kecederaan tulang belakang dan juga leher dia ya. Perkara ini berlaku semasa beliau di dalam penjara lah. Beliau ada 2 kecederaan sebenarnya. Yang pertama di tulang belakang, yang kedua di leher, di tengkuk tu ya. Dan beliau telah mengalami 2 kali operation. Tak silap saya yang pertama di hospital dalam negara kita lah. Dan yang kedua di hospital di Jerman, iaitu untuk tulang belakang dia lah. Dan untuk leher dia di Turki. Tulang bahu. Ya Adam? Tulang bahu. Masa dia pakai ihram tu boleh nampak dekat bahu dia tu. Ya. Tulang bahu dan juga leher tu semua dia memang ada kecederaan lah. Dan semasa saya mengikuti majlis tahlil setiap minggu di rumah dia di Bukit Segambut dulu, setiap malam Jumaat, beliau selalu duduk bersila dilapik bantal di belakang tulang belakang dia ni kan, di belakang pinggang dia. Memang selalu dilapik bantal.